Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau Utama Hospital Pulau Pinang, seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, para asatiza, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan, sidang hadirin dan hadirat yang sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan. Ada anak-anak, adik-adik, anak-anak lah, susah. Adik-adik, qasidah apa? Sautul Mustafa. Ahlan wa sahlan. Dan semua yang hadir pada malam ini, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Kita nak masuk tahun baru. Bila tiap kali nak masuk tahun baru ni, dia ada azam. Kita ni sebenarnya kita duk bergerak. Kita bergerak daripada satu posisi kepada satu posisi, dan kita tak akan berhenti daripada berhijrah. Hijrah lah. Hijrah daripada tahun yang sebelum nak pergi tahun depan, daripada sehari pergi sehari yang berikutnya. Hijrah. Penghijrahan ini akan berhenti bila kita masuk dalam syurga Allah SWT ni. Katalah amin. Amin pun tak mahu ni masuk syurga ni. Kata, dengar kita masuk syurga je, amin selalu. Kita semua nak masuk syurga. Jadi sallallahu alaihi Muhammad. Maka daripada satu posisi nak pergi satu posisi, kita kena berubah. Daripada dunia nak pergi akhirat, kena berubah. Daripada sehari pergi sehari, nak kena berubah. Sampai Imam Ghazali sebut, kalau orang tu hari ni sama macam kemarin, dia ni rugi. Kalau hari ni lebih teruk pada kemarin, ni celaka. Kalau hari ini lebih baik pada kemarin, ni beruntung. Imam Ghazali bagi gambaran kat kita, cerita bukan cerita setahun, cerita hari ya. Maksud dalam tempoh sehari tu pun kita kena ada perubahan dalam hidup kita. Tetapi muslimat tuan-tuan kena ingat, bila kita nak berubah, dia takkan jadi berubah kalau kita tak ada satu benda nama muhasabah. Tuan-tuan nak buat bisnes ke? Tuan-tuan nak buat apa ke? Kita buat program ke? Nak bagi program nak buat lagi satu program yang akan datang, nak bagi program akan datang tu jadi lebih baik, mesti buat muhasabah. Bahasa dia panggil postmortem, bahasa kita ni. Orang Pulau Pinang. Kita buat postmortem. Nak buat postmortem apa? Benda dah lepas dah. Yang ke depannya. Lepas-lepas lah biar-biar lah. Nak buat lagu mana dah. Benda dah jadi. Yang ke depan kita nak postmortem lagu mana? Panggil mesyuarat, tengok tang mana kelemahan, kita buat lagi cantik daripada yang sebelum. Niaga pun sama. Nak bagi meniaga lagi maju, panggil apa? Muhasabah. Bincang. Akhirnya dapat satu conclusion. Oh, yang ni kelemahan paling apa? Bisnes bagi lebih maju. Sama juga dengan urusan ibadat kita kepada Allah. Kena ada muhasabah. Rangkuman daripada nak main muhasabah tu, dia mesti ada tiga ciri ni. Nombor satu, cakap banyak sembang kita kat ni. Dia panggil ni jam saya, dia cakap kan saya. Dia heran dia cakap apa ni. dia berasa macam kita tanya dia apa-apa, dia nak jawab kan. Ni semua pun dia bercakap. Nabi sebut tak, akhir zaman muslimat. Saya ni duk rakam dia punya tajuk dia riwayat akhir zaman. Tengok tak? Bukan muat tak tengok TV ni orang.
Tiap-tiap hari Jumaat, hari ni lah, 7.30 hari ni tak ada lah pasal dia buat program baca Yasin apa negara punya kan. Tiap hari Jumaat 7.30 malam ada riwayat akhir zaman. Ulangan dia esok boleh tengok hari Sabtu pukul 5 petang. Cerita. Tuan-tuan tahu tak? Antara benda yang Nabi sebut tanda nak berlaku akhir zaman ni, tali kasut cakap dengan tuannya. Tali kasut cakap dengan tuannya. Nah, tali kasut cakap mana? Lah ni lah kita. Berapa langkah hari ni berjalan tahu tak? Tahu. Dia dah ada kat handphone. Berapa step hari ni? Berapa step? 10,000 step, 5,000 step, 3,000 step. Beritahu kata. Berapa kalori dah burn, berapa kilometer dah berjalan. Ada macam kasut tu. Nabi beritahu kata. Dia Nabi beritahu. Dulu para sahabat tak ngerti nak fikir macam mana tali kasut cakap dengan orang. Lepas tu Nabi sebut ni fakhdaih ni. Paha ni akan bagi tahu dekat dia apa yang berlaku dalam rumah dia waktu dia tak ada. Paha dia Nabi sebut dulu ni 1400 tahun dulu ni. Paha ni akan bagi tahu dekat dia apa yang berlaku dalam rumah dia waktu dia tak ada di rumah. Tuan-tuan fikir-fikir lagu mana? Tuan tahu tak ada satu benda? Okey, paha dalam bahasa Inggeris orang panggil apa? Duduk atas paha dia panggil apa? Lap. Betul kan? Kau faham ke tak faham cakap ni? Cakap Jerman. Lap. Lap ni apa lah? Laptop. Bagi tahu dia tengok CCTV yang ada kat rumah dia. Dia boleh tahu dia tengok kod lagu tu lah, kod gambaran dia lah. Nabi duk cerita benda-benda Nabi SAW sebut semua duk jadi dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Pada saya nak cerita jam saya bercakap tadi. Balik. Dia mesti jadi 3. Tuan-tuan nak jadi muhasabah yang sempurna, nak jadi muhasabah yang sempurna, nak bawa tuan-tuan untuk jadi orang yang berubah. Dia tak tahu mudah azam. Tapi azam tak pernah duk jadi. Ada orang azam nak kurui. Bukan makin kurui, makin besar. Muslimat ni ya Allah. Tiap-tiap tahun tuan ni nak kurus 2 kilo je Ustaz, 2 kilo. Bukan kurang 2 kilo, tambah 2 kilo. Tiap-tiap tahun tambah 2 kilo. Tahun ni azam nak buat lah. Apa macam azam lah. Tapi kita jarang azam bab amalan. Jarang nak azam bab amalan. Tahun ni nak masuk, tahun ni nak qiyamul lail tak mau tinggal walaupun 2 rakaat. Tahun ni nak masuk tahun baru ni, tahun 2022 ni, nak azam tak mau tinggal sembahyang duha. Tahun 2022 ni azam tak mau tinggal sembahyang berjemaah. Tiap-tiap waktu nak sembahyang jemaah. Kita ni dalam bab ibadat ni, kalau tuan-tuan nak, Allah bagi. Tuan-tuan nak, Allah bagi. Tuan-tuan percaya tak cakap saya? Kalau tuan-tuan dua hajat teringin nak bangun tahajud, tuan-tuan tak payah kunci jam. Dia dijaga sendiri. Betul tak muslimat? Pasal apa? Pasal dia azam nak buat baik, Allah akan bagi dekat dia satu benda, nama taufik. Allah mudah dia untuk buat baik. Saya pernah dulu, waktu bulan puasa tahun berapa saya tak ingat. Tiap-tiap bulan puasa, saya duduk cadang kat orang, jangan tinggal main jemaah. Sebab pahala dia besar sangat. 1 kali 27 kali ganda, kali pula dengan 70 kali ganda. Kan? 1890 kali ganda semayang. Satu semayangnya. Buat main jemaah 1890 kali ganda. Macam semayang 5 tahun punya semayang. Kan? Saya pun duk cadang ke orang, jangan tinggal main jemaah. Jangan satu waktu pun jangan tinggal main jemaah bulan Ramadan. Cerita hari tu, saya letih sangat tertidur. Sampai asar. Lepas main zuhur tu letih, tidur. Jaga, habis dah orang main asar. Allah ferah kita. Kita kempen orang, kita tak mau tinggal. Turun juga dekat surau. Turun juga dekat surau. Tengok-tengok orang dah habis mayang lah. Allah, kita kecewa. Banyak tengok orang baca Quran apa semua. Tak apalah, kita pun angkat takbir. Allahu Akbar. Duk tak apa lama, saya ada orang main belakang saya. Allahu Akbar, ambil saya jadi imam.
Tuan-tuan yakin lah. Kalau tuan-tuan nak buat, Allah akan bagi. Saya sebut dalam bab ibadat ni. Tapi azam. Muslimat azam. Tahun ni yang mana tak pakai stokin lagi. Tahun ni nak bajak-bajak pakai stokin. Yang mana tak pakai sarung lengan lagi. Tahun ni nak pakai sarung lengan. Yang mana yang duk pakai tudung singkat lagi. Tahun ni nak bagi tudung, bagi labuh sikit, tutup dada. Sallallahu alaihi Muhammad. Tutup bau apa sebagainya. Yang lagi macam-macam lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Azam-azam kita. Azam-azam kebaikan nak buat. Tapi nak bagi capai 3 benda. Nombor 1, muraqabah. Kena didik diri bagi ada satu benda nama muraqabah. Apa maksud muraqabah? Nabi sebut dalam sebuah hadis tentang ihsan. Bila malaikat Jibril main tanya, akhbirni 'anil ihsan, ceritakan kepada aku tentang ihsan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Nabi SAW, sallallahu alaihi Muhammad, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadat pada Allah seperti mana kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah duk tengok kamu. Tu. Ni 2 sifat ihsan dia panggil, 2 peringkat ihsan dalam ibadat. 1, kamu buat ibadat macam kamu nampak Allah. Nama dia musyahadah. Peringkat bawah sikit daripada musyahadah ni, kalau kamu tak boleh nak bayang, tak boleh nak nampak Allah dalam ibadat kamu, maka paling tidak main peringkat nombor 2, nama muraqabah. Apa dia? Kamu berasa Allah duk tengok kamu. Nombor 1, tuan-tuan nak bagi azam tuan-tuan menjadi, selepas daripada kita bermuhasabah, tuan-tuan kena ada sifat ni, nama dia muraqabah. Tak boleh nak buat maksiat, orang nampak ke orang tak nampak ke, tak boleh. Pasal apa? Pasal Allah duk tengok. Kita selagi kita duduk sorang-sorang, kita duduk buat maksiat sorang-sorang, waktu orang tak nampak, kita tak ada lagi sifat ni. Berasa Allah duk tengok kita. Bukan sekadar dalam ibadat, dalam semua urusan kehidupan dia. Nak ambil benda tak elok, tak boleh, Allah duk tengok. Nak buat benda maksiat, tak boleh, Allah duk perhati. Nak ambil benda salah, tak boleh, Allah duk nampak. Nak tengok benda ni, nak tengok benda yang duk kat dalam handphone ni, tak boleh, Allah duk perhati. Muraqabah. Ada sifat muraqabah, tuan-tuan boleh berubah. Kalau tak ada lagi perubahan, kita tahu ni kena masuk dalam diri kita sifat muraqabah. Bagi berasa. Semayang, Allahu Akbar. Pakai ya Allah, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Ketayak tak pakai, tak apa lagi lah. Tak apalah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pakai ketayak, pakai. Pakai serban, pakailah. Saya tak pakai, Ustaz. Wah, tak pakai nak buat guna. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ni bukan setakat ketayak tak pakai, mayang baju untuk pakai. Yang senyum macam tu dia lah duk buat tu. Main masjid pakai lah baju, mayang di rumah. Gulung kain macam ni. Saya tutup pusat lah kata. Kita yang ada sifat muraqabah ni, Allah duk perhati ni. Dia nak pakai baju apa, dia semayang pun dia fikir, ya Allah duk tengok aku pakai baju apa. Aku nak menghadap lagu mana, elok tak elok, bersih tak bersih. Sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Allah tengok dia ni. Ni Allah duk perhati ni apa dia buat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Faham tak ni? So dalam urusan ibadat kena ada muraqabah. Dalam urusan kehidupan kena ada muraqabah. Nombor 2. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak berubah, nak pastikan kita boleh berubah, nak jadi lebih baik daripada sebelum dia, kena ada satu sifat lagi. Nama dia mujahadah.
Mujahadah. Mujahadah ni maksud apa? Lawan. Lawan apa? Lawan musuh-musuh kita. Nombor satu musuh kita siapa? Syaitan. Syaitan ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, dia bukan boleh pegang tangan kita pergi buat benda-benda. Dia pegang tangan kita pergi curi. Ada dia buat itu. Dia pegang tangan kita pergi buat maksiat. Dia pegang kaki kita tolak kita. Syaitan bisik je. Bisik je. Jom lah. Boleh lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Syaitan. Dan dia pergi ke orang syaitan ni, dia bukan level sama. Dia ada level general. Dia ada level saya tak tahu level ranking-ranking dia. Ya apa? Level sekarang. Tak erti kita. Mai sampai private lah paling bawah sekali lah. Agak kita ni yang mai kat kita ingin private lah. Dia main dah. Jom lalu. Macam ni tak nak bincang. Jom jalan. Saya jumpa tu. Ada orang besar, hebat, ibadat. Dia main cara orang ibadat. Orang cara tak erti, cara tak erti. Nabi sebut apa? Nabi sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang antara tanda kiamat. Dengar Nabi sebut. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tak akan berlakunya kiamat, kata Nabi SAW, sehingga kamu saksikan benda ni. Dua kelompok ni. Orang beribadat sedangkan dia dalam kejahilan. Dia buat ibadat. Dia rajin ibadat tapi jahil. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, seorang qari ataupun orang yang mahir dengan bacaan Al-Quran dan dia faham Al-Quran. Kata ulama mufassir, kata ini ulama alim, orang alim. Dia reti, dia tahu hukum hakam dalam agama, dia tahu. Tetapi dia fasik. Akhir zaman. Dia ahli ibadat sakan. Nak dekatkan diri kepada Allah. Nak kenal Allah. Nak tahu, nak berdiri dia, nak tahajud dia, nak qiyamul lail dia, nak bertasbih, bertahmid, nak berzikir, nak buat segala ibadat, tapi jahil. Tak tahu. Peranan siapa ni? Syaitan. Boleh lah, tangan ni pun dahsyat dah ni. Hang duduk ibadat lagu ni pun kemas sangat dah. Depa tu langsung tak erti. Tadi ada seorang mesej kat saya. Bukan mesej, dia mesej dekat dalam Instagram. Saya tanya soalan. Dia kata dia nak kahwin. Nak kahwin tak berapa lama ni. Tiba-tiba bakal suami dia tu pergi berbai'ah dengan seorang ni. Pergi ikut ni. Dan semenjak daripada tu dia beritahu dekat girlfriend ataupun dekat tunang dia ni, dia pun kena ikut sekali. Sebab kalau dia tak ikut ni, semua yang tak duduk dalam kelompok mereka adalah orang-orang yang musyrik. Orang-orang sesat. Orang-orang yang syirik pada Allah. Semua yang selamat, yang tak syirik, kelompok dia aja. Kalau nak teruskan perkahwinan ni, dia pun kena masuk sekali dalam gurun. Ni yang duduk usaha ni apa ni? Ni nak jadi orang yang dekat dengan Allah. Tapi duduk dalam kejahilan. Tak tahu. Tak belajar. Nak buat kerja agama ni. Tapi fardu ain tak mau belajar. Benda paling asas sekali. Tak mau belajar. Sembahyang pun tunggal langgang ni. Tak apa. Kita kena buat kerja agama ni. Hampa tu yang tak erti. Dia kata kita pula. Kita ni belajar isi je. Hampa duduk mengaji tu semua kulit-kulit belakang. Dia kata begitu. Hati-hati. Syaitan pi kat dia apa? Syaitan pi pula yang kat seorang lagi ni. Orang yang reti pula ni. Hang tu reti dah. Salih Muhammad. Hang duk bagi tahu dah, depa dah buat dah.
Cukup dah. Hang dah dapat dah manfaat dah. Hang tak usah buat lah. Sampai ke tahap akhirnya yang fardu pun dia tinggal. Tak salah dalam berita saya duduk tengok satu video. Saya nak risau tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pasal kes cuci kuil tu lah. Nah, mari sebut dah. Tapi hari ni nak kena sebut lagi pasal dengar poin baru. Guna alasan pergi cuci kuil orang tu, cuci pusat rumah ibadat orang tu pasal kita duduk dalam darurat. Dan mengkiaskan pula, dikiaskan pula tu, Islam ni kalau sampai tahap darurat, kita makan daging babi pun boleh. Makan daging babi pun boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Memang sungguh kalau sampai tahap darurat yang boleh menghilangkan nyawa orang, sungguh makan babi pun boleh. Tapi makan takat lapis perut yang mati je. Makan sedap pula. Cicah tumbuk-tumbuk ayam asam tak sedap. Tak boleh dah. Sallallahu alaihi. Tapi patut tak nak kias, nak guna alasan tu sampai ke tahap kita kena pergi, kita boleh pergi cuci pusat ibadat ataupun rumah ibadat orang lain. Berapa ramai orang mati kalau kita tak pergi cuci? Macam marah yang nampak ni. Tak setuju dengan saya. Saya bagi satu bidalan mudah ya tuan-tuan. Mudah ya tuan-tuan faham. Katalah kat tepi surau kita ni ada satu kilang arak. Binilah. Tuan-tuan bayang sendirilah kata ada sebiji kat tepi tu. Tiba-tiba banjir sini sekali dengan kilang arak tu segala bergelam. Waktu kita duk main cuci-cuci masjid kita ni, geng-geng pekerja-pekerja depa, mai tolong sekali. Kita kata, "Oh, kami nak tolong sekali cuci boleh tak?" Mai kita mai. Dia buka tolong cuci bersih semua clear. Habis-habis tu, jom pula kita pergi cuci kat kilang arak dia waktu. Tuan-tuan rasa tuan gamak nak pergi tak? Yang berjawab sih, pasal apa yang muka stres macam marah kat saya ni? Dah rasa-rasalah, ikhlas jawab nak pergi tak? Pergi tolong cuci botol depa yang tenggelam tu, cuci botol tu, sekali depa nak buah arak kat dalam tu. Pergi cuci tangki depa tu, tangki tempat depa duk takuk arak tu pergi cuci. Nanti sekali depa nak ambil air tu, depa nak buah kat dalam botol. Sekali pakat-pakat pergi minum pula. Tuan-tuan rasa tuan-tuan gamak ni. Botol yang tuan-tuan cuci botol arak ni. Pergi cuci. Sekali pergi buah air tu. Sekali esok ni yang duk dekat kedai botol arak yang orang duk pergi beli tu yang tu botol tu kita basuh tu. Faham tak soalan saya tu? Gamak tak? 3 orang je kuli ni. Kalau kita pergi bersih, kita tolong bantu, kemudian dia pergi minum atas yang kita duk bersih, kita duk tolong tu, agak-agak kita dapat saham dia tak? Ada seorang ni dalam kitab cerita. Satu hari dia jumpa seorang pakcik tua. Orang pukul jenazah dia. Dia mati dah, duduk tengah pekat ni. Orang kampung mai pukul pukul katok dia apa semua sampai lembek. Jenazah dia sampai lembek, lunyai. Lepas tu raja lalu. Raja kata, ni pasal apa buat macam ni? Ni siapa ni? Nama dia ni sekian. Dia ni orang Islam ke? Dia orang Islam. Pasal apa hampa buat dia macam ni? Dia ni orang teruk, wahai Sultan. Dia ni orang teruk, layak kami buat dia macam ni. Pasal apa? Sultan tahu tak? Malam-malam, tuanku tahu tak? Malam-malam, dia keluar, tuanku, dia keluar pergi dekat tempat-tempat pelacur. Ni orang tua ni. Dia masuk rumah pelacur ni, kami nampak sampai malam-malam. Berapa rumah pelacur dia pergi? Ni orang tua ni. Kami dah nampak. Tak cukup dengan tu, wahai tuanku. Siang-siang pula dia pergi kedai-kedai arak tu. Dia beli arak, kami nampak dia bawa berbotol-botol arak dia keluar. Ni orang tua ni. Tu yang kami buat dia macam ni. Lalu Sultan kata apa? Jangan buat macam tu. Itu hai dia dengan Allah. Dia orang Islam. Mari kita uruskan jenazah dia. Dan Raja suruh, dia pun terpaksa lah. Ambil lah, buat balik. Buat balik sampai ke rumah isteri dia, kata apa? Pasal apa ni? Isteri dia tak tahu, kata dia mati. Pasal apa ni? Ya Allah, aku duk kata dah. Saya duk kata dah. Sultan kata, Sultan, pasal apa ni?
Saya duk kata dah tuanku, saya duk kata dah jangan duk buat tu malam-malam duk pi tempat pelacur, malam-malam siang-siang duk pi kedai arak. Saya duk pesan dah jangan duk buat macam tu. Dia buat juga. Lepas tu dia kata dekat saya, dia beritahu dekat saya, tak apa, nanti kalau aku mati, raja dan seluruh rakyat akan mai sembahyang jenazah aku. Dia kata, salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa yang dia pergi tempat pelacur tu? Tuanku, dia dapat duit, dia pergi cari rezeki, dia pergi kerja, dia dapat duit malam-malam, dia pergi dekat pelacur-pelacur tu, dia bagi duit, nak ambil duit upah hang siap-siap, malam ni hang jangan melacur. Dia pergi ke ni pula, hang jangan melacur, hang ambil upah ni siap-siap, ambil upah ni. Tu yang dia duk buat. Dia tak mau orang melacur. Dia harap orang tu tak melacur dan dia dapat pahala menghalang orang daripada melakukan kemaksiatan. Tu yang siang-siang pergi kedai arak. Tuanku, dia pergi kedai arak dengan duit yang dia ada. Dia beli botol-botol arak tu. Dia pergi tuang arak tu dekat dalam sungai. Dia pergi tuang habis supaya tak ada orang minum arak pada hari tu. Satu botol arak, kalau dia dapat beli, dia berjaya menyelamatkan seorang daripada minum arak, tuanku. Boleh faham tak? Saya nak tanya lagi sekali. Tuan-tuan sanggup tak pergi kedai arak? Tuan-tuan pergi tolong cuci botol dia, tolong pergi bersih lantai dia, tolong pergi, supaya nanti ada orang boleh tolong beli arak tu. Gamak tak ni? Tahu tak ada satu benda yang lagi besar lagi daripada orang minum arak? Tahu apa dia? Syirik pada Allah. Syirik pada Allah. Kalau tak orang minum arak pun tuan-tuan tak gamak. Tuan-tuan gamak dah nak pergi cuci berhala tu supaya nanti orang boleh pergi ramai-ramai dengan usaha yang kita buat tu, mereka boleh pergi sembah pula Tuhan tu dan mereka syirik pada Allah. Faham tak soalan saya? Anda jawab sendiri lah. Tapi 2-3 hari dia duduk bergaduh bab tu, sedih kita. Sungguh Allah suruh kita ni dengan orang siapa-siapa, dengan siapa-siapa sekali pun buat baik, tunjuk kebaikan kita, tunjuk buat baik. Sungguh sallallahu alaihi wasallam. Tapi Islam ni ada batas dia. Ada batas dia. Ada bahagian kita tak boleh pi, tak boleh cross. Tak boleh. Dan saya yakin kalau kita kata kita minta maaf, kami tak boleh buat ni, dia pun tak kata apa. Dia pun tak kata apa. Dan fahamkan depa pasal apa kita tak boleh buat ni. Saya yakin mereka akan hormat kat kita. Tidak. Sampai guna perkataan dalil Al-Quran. Dalil dia ialah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dia guna dalil tu la haula wala quwwata illa billah. Allah sebut bertolong-tolonglah atas perkara kebaikan dan takwa, Allah sebut tu. Tak mana nak kait perkataan bertolong-tolong atas kebaikan dan takwa tu dengan pi basuh berhala orang lain. Assalamualaikum. Okey, dah habis pi berlagu mana apa tu. Nak cerita mai satu had ni akhirnya masing-masing pekat duk buat ibadat dalam keadaan dia jahil. Dan orang reti pula mula melakukan kefasikan. Sama. Tuan-tuan, ni waktu dia kita kena mujahadah. Sebab akhir zaman, orang yang nak berpegang dengan agama ni macam pegang bara api. Nak pegang agama ni macam pegang bara api. Sakit melepuh tangan ni. Tu cara nak pegang agama di akhir zaman. Benda yang duduk sekeliling kita ni semua tak mengajak kita untuk kita berpegang dengan agama. Semua yang duduk sekeliling kita ni nak jauhkan kita daripada agama. Yang tu itu. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan betul-betul. Waktu PKP hari tu, kita tak boleh pergi masjid. Betul kan? Tak boleh masjid. Tapi kita diperkenalkan dengan majlis ilmu secara online. Saya pun tak reti sebelum tu. Tapi start tu lepas tu, memang dah terror sangat lah. Memang duk buat live online lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Reti. Benda kebaikan berlambak depan mata.
TV-nya dengan Salih Ahmad siaran, radio dengan siaran agama. Tuan-tuan tahu semenjak daripada hari itu, semenjak daripada PKP kedua, baca TV3 akan baca surah Yasin setiap hari sampai hari ini. Tuan-tuan tahu ataupun tak? Setiap hari. Daripada PKP pertama masuk PKP, lepas PKP buka yang kedua tu, setiap hari baca surah Yasin sampai hari ini. Tahu tak? Pukul 6.30 pagi. TV Hijrah pun sama, pukul 7 pagi. Baca surah Yasin setiap hari sampai ke hari ini. Hari ini pun baca, saya pun baca sekali hari. Tahu tak? Kalau tak tahu teruk lah. Sebab saya tengok komplain banyak. Yang baik tak mahu nak tengok. Yang baik buat dah. Soalnya ada Syekh Muhammad. Malam ni buat sambutan tahun baru tak ada. Buat baca Yasin, buat doa selamat, sambut tahun baru. Baguslah, alhamdulillah. Paling tidak itulah kesan daripada apa yang duk jadi, hikmah. Ni lah. Kalau tidak konsert macam ni. Saya Syekh Muhammad. Tuan-tuan, saya Syekh Muhammad. Tapi kita kena ingat, dalam kebaikan yang banyak duk main, tuan-tuan ingat, inilah first time dalam tempoh PKP kita dan anak-anak kita kenal satu benda nama Netflix. Yang apa benda kotak tak ada dalam tu. Mari tengok. Jangan tengok. Saya abang ni. Yang duk cari pula. Betul Satu channel TV yang langsung tak ada tapisan. Mana nak tengok apa? Mari tengok. Anak-anak kita buka tiap-tiap hari, tuan. Awak dia nak tengok drama Melayu kat dalam tu. Nak tengok tazkirah malam Jumaat dalam tu. Nak tengok Al-Kuliah. Anak kita buka nak tengok Tanyalah Ustaz ke begitu malam tu. Dekat situ. Tak ada. Tuan-tuan tengok dia search apa. Tengok. Allah. Salih Muhammad. Takut. Takut tuan. Saya cakap tu terang. Bila saya tengok Netflix ada dekat TV rumah saya, jantung saya laju. Saya takut. Sebab saya tak tahu. Dan saya tak berani nak tekan yang atas nama tu. Tak berani nak tekan dekat situ. Saya takut lagi. Saya nampak apa yang keluarga saya duk tengok. Yang anak saya tengok. Saya tak berani. Sebab benda dia Allah Rabbi la hawla wa la quwwata illa billah. Ujian Allah bagi kat kita ni. Waktu ni. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Dan waktu ni mujahadah kena kuat. Perang lawan. Nombor 1 syaitan. Nombor 2 tahu lawan apa ni? Lawan hawa nafsu. Mujahadah lawan hawa nafsu. Syaitan ajak kita buat dua benda. Nombor 1 ajak kita buat maksiat. Yang kedua ajak kita tinggalkan kebaikan. Nafsu main peranan apa? Dua benda juga. Ajak kita buat maksiat. Yang kedua, tinggalkan kebaikan. Cara bisik beza. Syaitan bisik lagu mana? Syaitan bisik. Syaitan, nak tahu bisikan syaitan ni macam mana? Dia plan, dia rancang. Esok kita buat macam ni. Ni buat terlupa macam ni. Dia cari macam ni. Dia plan kat kita. Itu bisik syaitan. Bisik nafsu ni macam mana nak kenal dia? Dia merengek. Jom boleh lah. Jom ambil lah. Merengek. Nak. Tu bisik nafsu. Nafsu dia duduk dalam kita. Syaitan dia duduk dengan kita. Salih Allah Syekh. Tuan-tuan, mujahadah lawan nafsu. Yang ketiga, mujahadah lawan apa tuan-tuan sekalian? Musuh daripada kalangan orang-orang kafir. Yang benci dengan Islam. Yang keempat, musuh siapa ni? Musuh daripada kalangan orang Islam sendiri yang fasik. Sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, batal balik lah. Nombor 1 tadi apa? Muraqabah. Nak dekatkan diri kita. Nak bagi duk berasa macam Allah duk tengok setiap kita. Nombor 2, nak kena mujahadah nak lawan segala musuh-musuh yang duk main ni. Subhanallah zaman. Jihad. Syaitan dengan nafsu ni dia berperanan. Nombor 1 sekali tuan-tuan. Nombor 1 sekali.
Dia tak mau kita ada ilmu. Sebab dia tahu dengan ilmu kita akan jadi baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah nak kebaikan kepada kamu, pada seorang tu, maka Allah akan faqihkan dia, fahamkan dia dengan agama. Salih Muhammad. Kunci kepada keselamatan dunia akhirat, ilmu. Ilmu tak ada, rosak. Maka nombor satu sekali, syaitan akan halang. Syaitan dan nafsu halang kita daripada kita dapat ilmu. Dia tak bagi, dia tak mau, dia tak bagi. Ambo pilah poster banyak mana pun. Ambo pilah banner banyak mana pun. Ajak pilah puluh-puluh kali pun. Syaitan bisik dia tak sedut pi. Jadi kita lah malam ni kita ada ceramah 31 bulan Disember. Ni malam ni ada ceramah. Daripada kemarin lagi duk zikir ni. Nak pi. Duk zikir tu. Syaitan kata tak usah duk pi lah. Malam ni cerita yang sempoi duk dalam TV. Saya Jamat. Baru ni saya pi dekat Kuala Lumpur. Pi Salih Jamat. Dekat KLCC. Ada program saya kat situ. Tengok pokok-pokok main ramai. Mana? Saya duk heran pasal apa ramai. Semua pakai baju Spiderman. Budak-budak kecil main pakai baju Spiderman, orang tua main pakai baju Spiderman. Celas-celas tu saya jumpa Spiderman seorang. Dia pakai sarung Spiderman. Pakai Spiderman. Dia suruh buat oposisi macam tu. Kan? Orang semua pakai ambil gambar ni. Oh, rupanya ada cerita Spiderman. Salih Muhammad. Tengok ayah. Allah Muhammad. Saya pun suka cerita Spiderman, saya suka. Saya sendiri pun suka. Teringin lah nak tengok ni cerita betul-betul ni. Salih Muhammad. Cerita-cerita yang science fiction ni saya suka. Cerita merepek-merepek tu suka. Avengers semua saya tengok lah. Star Wars saya buat collection lah. Kat rumah saya macam-macam untuk Star Wars tu saya dibeli lah. Minat. Salih Muhammad. Tapi subhanallah tuan, Salih Muhammad. Tapi duk fikir lah, ya Allah, tak boleh pi lah. Kalau dia ajak kita pi lah. Abang-abang, makcik-makcik, pakcik-pakcik ni. Anak kita. Mak je kita pergi tengok wayang apa. Cerita Spiderman. Ajak Tok sekali. Ajak Tok Wan, Tok sekali. Tok pun. Pergi lah, tengok wayang. Cerita apa? Cerita Spiderman. Ya? Tok Wan pun. Tunggu Ustaz, ambil kotayak Ustaz. Kotayak atas kepala. Tok pun pakai jubah, tudung labuh apa semua. Pergi. Masuk dia. Tahu-tahu dia terkejut sekali. Spiderman terjun kalau terkejut. Tok Wan mati. Dia terkejut mati. Esok masuk surah abang. Seorang AJK, surah utama masjid, surah utama hospital. Telah meninggal dunia dalam panggung wayang ketika sedang menonton Spiderman. Esok masuk surah abang. Tuan-tuan agak orang kata apa bila baca surah abang tu? Ada dia kata apa? Ya Allah, hebatnya kematiannya, subhanallah. Inilah husnul khotimah. Faham tak faham lah? Kau orang kata apa? Tak ada tempat lain kau tuan ni nak mati. Kan? Waktu ni tuan-tuan sungguh Salih Muhammad. Dia tak mau kita mengaji. Dia tak mau bagi kita mengaji. Dia akan pujuk kita supaya kita jangan mengaji. Nombor satu. Tapi kalau kita main mengaji juga, rengkuh lepas-lepas main ke. Tak usah duk kacau aku. Syaitan pergi duk jojo. Start motor bro, main juga. On the way nak main tu, syaitan duk lagi kat kusen belakang motor tu. Patah balik. Hujan pula ni. Kena nak sedap ni waktu ni. Mau duk main bisik belakang ni. Duk diam sudah lah syaitan. Dia main juga. Main duk dalam majlis ilmu. Dia main duk dalam majlis ilmu tuan-tuan. Dia main kacau pula dalam majlis ilmu tu. Supaya dia keluar cepat-cepat dari majlis ilmu. Jangan duk lama-lama. Dia cucuk tang pinggang kita lah. Dia cucuk tang lutut lah. Dia bergayuk tang bejik mata lah. Dia bergayuk penuh. Allah Rabbi. Tak larat angkat mata dia. Allah.
Allah, syaitan dia kerja. Ha ni. Mai dia tak tahan tuan-tuan. Dia tak tahan sangat. Dia buat pegang perut. Ambil capai selipar beruntun ni. Balik tu syaitan dia berjaya juga akhirnya. Kalau dia berjaya melalui dah ni, majlis ilmu ni sampai habis, dia dapat dah kelebihan-kelebihan tu. Tahu tak syaitan tak berhenti lagi. Dia buat apa pula? Dia halang orang tu dan berusaha untuk pastikan dia tak beramal dengan ilmu yang dia belajar. Dia lawan lagi. Tang ni banyak orang kena. Dia orang mengaji berapa lama? Salih alaihi Muhammad. Berapa banyak ilmu yang kita belajar betul? Betul lah. Salih alaihi Muhammad. Ngaji berapa banyak ilmu yang kita beramal? Itu ada Salih alaihi Muhammad. Seorang tok guru tu dia pergi mengajar anak murid dia ngaji. Hari ini kita akan belajar tentang kelebihan memelihara dan berbuat baik kepada anak yatim. Oh, dia pun catatlah tulis. Yang pertama, benda baru ni, ilmu baru belajar ni. Ilmu macam mana nak jaga anak yatim. Kelebihan berbuat baik dengan anak yatim. Tulis. Esok Tok Guru main lagi. Hari ni kita akan belajar, ilmu apa hari ni nak belajar apa? Kita akan belajar tentang kelebihan berbuat baik kepada anak yatim. Tajuk macam tajuk semalam ni. Oh, ustaz silap kot, tak apalah. Tak tulis dah lah, mari dah tulis dah. Perempuan lukis lah kartun, lukis muka ustaz, serban dia. Siapa ada mat tafiz tak? Ni perangai-perangai budak-budak tafiz ni. Ustaz dah mengajak dia lukis muka ustaz tu daripada ni sampai ke jubah bawah. Lukis. Subhanallah. Esok lusa ustaz memang mengajak lagi. Mengajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi. Dan hari ini kita akan belajar satu perkara sama yang nama apa dia? Kelebihan dan kebaikan kita berbuat baik kepada anak yatim. Oh ini pelik dah ustaz ni. Tak erti ilmu lain negak dah kata ilmu tu je kot. Zaman. Mai hari keempat sama juga. Dia berkata tak boleh dia kena pergi beritahu kat ustaz. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz hari tu hari pertama ustaz mai cerita yang tu, lepas tu kedua pun ustaz mai cerita yang tu, yang ketiga ustaz mai cerita yang tu. Sampai 4 kali dah ustaz cerita benda yang sama noh. Ya tak? Ya betul. Saya tahu, saya bercakap benda yang sama 4 hari dah. Kamu tanya dekat saya berapa kali saya duk ulang benda yang sama, tapi selama saya duk ulang benda yang sama, berapa orang dah yang pergi tolong tu anak yatim yang duduk kat depan masjid tu. Maksudnya apa? Ilmu bagi sekali pun tak dimanfaat lagi. Jadi kedua pun orang tak beramal lagi. Jadi ketiga pun tak beramal lagi. Maksudnya ilmu ni subhanallah saya tuan-tuan, seolah macam tak ada manfaat apa-apa. Orang duk sibuk berapa kali duk ulang, tapi dia tak sibuk berapa kali dah dia buat dengan ilmu yang ustaz duk mengajar. Betul tak? Mengaji tak lagi pasal kelebihan sunat duha? Ngaji tak? Ni faham ke tak faham soalan ni? Kan nak suruh berhenti dah ni. Syaitan nak berhenti lah. Alamak berhenti apa? Berhenti lah. Serama apa lama-lama tengah. Kan? Dia beralih kat ni geng-geng qasidah ni. Sekejap dia habis ceramah dah qasidah. Takkan aku dah tuang balik pun. InsyaAllah dah lagi. Aduh, subhanallah. Tuan-tuan, salih alaihi Muhammad. Dah mengaji dah kelebihan sunat duha. Tiap-tiap hari buat tak lagi? Tak pun. Tahu tak kelebihan sunat witir? Tahu. Berapa kali dah buat sunat witir? Tak buat pun. Tahu tak kelebihan baca Quran? Dia bilang nak buat. No, maksudnya syaitan nafsu dia tak bagi kita buat. Kalau pun kita buat, mai mengaji dah, duduk dalam majlis ilmu dah, beramai dah. Mayang sunat duha dah, salih ala Sayyidina Muhammad, witir semayang dah, baca Quran dah. Dia halang nombor 4. Tahu apa dia ni? Dia tak bagi ilmu tu kita bagi tahu kat orang lain. Dia bagi. Hang seorang-seorang dah beramai. Tu orang tu buat maksiat. Hang jangan pergi tegur dia. Hang pun tak betul lagi. Nak tegur dia buat apa? Tu depa tu tak reti tu. Allah hang pun betul diri hang seorang sudah lah. Hang nak ajak orang. Satgi hang duk ajak orang pula. Satgi orang kata hang ni ustaz ni segera.
Hama orang panggil tu. Ustazah, ustazah jadian dia panggil. Ustazah jadian. Ustazah. Kita pun tak abang lah kau orang duduk semayang. Tuan-tuan, ni saya nak tanya ni, berjawab ikhlas. Ngaji dah. Soalan sama tadi ni. Ngaji dah semayang duha kan? Ngaji dah tentang kelebihan semayang duha kan? Tahu dah kan? Tahu. Berapa orang dah yang kita pergi bagi tahu ilmu yang kita mengaji tentang duha tu kat dia? Berapa orang? Tak beritahu langsung. Pasal apa yang tak beritahu langsung? Saya sorang-sorang dah Ustaz. Maksudnya ilmu tu tak akan berhenti kat kita. Allah suruh. Nabi kata apa? Allah sebut apa dalam Quran? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Buat apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ni sebaik-baik umat yang Allah keluarkan, sebaik-baik umat yang keluarkan daripada kalangan Musa. Tugas kamu ni ajak orang buat baik. Kita dapat ilmu untuk orang buat kebaikan, patutnya kita ajak orang lain untuk buat baik semua. Kita tak buat. Halang orang daripada buat maksiat. Tengok orang maksiat, kita kena halang dia, stop dia. Tapi kita buat. Kita tak buat. Saya Allah Muhammad. Maksudnya syaitan berjaya sungguh. Dan kalaulah semua para sahabat dulu yang duduk dengan Nabi, semua peranannya macam kita, jenis dengar seorang-seorang, beramal seorang-seorang, tak beritahu kat orang, agak Islam tak sampai kat Pulau Pinang. Faham tak faham tak? Sahabat dengar Rasulullah kata, duduk diam dah, dengar aku buat amal seorang-seorang dah, tapi duduk cerita kat orang. Pasal apa? Allah, aku pun tak reti lagi. Orang dia buat maksiat, jangan duduk halang dia. Pasal apa? Ya, aku pun dia buat maksiat lagi. Semua duduk diam-diam. Macam kita ni lah. Agaknya Islam sampai kat mana? Sampai kat dia semua. Maka syaitan buat apa? Syaitan akan halang kita. Dia akan buat segalanya supaya kita tak menyampaikan ilmu tu kepada orang lain. Kita ni tuan-tuan muslimat, duduk dalam grup WhatsApp biar jadi orang manfaat. Duduk dalam grup WhatsApp biar jadi orang manfaat. Salih alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia kata Nabi SAW ialah orang yang beri manfaat pada orang lain. Pergi hantar tazkirah. Dengar apa-apa lah. Orang grup WhatsApp. Cerita Melani mengaji apa-apa lah tu. Orang baca, orang tak baca, pergi dia apa. Ajak kita. Kan? Sampai satu tahap, tahu tu mah. Mereka duduk bersembang merapu lah tu. Kita pun gambar senyum ya. Mereka merapu. Kita pun gambar senyum ya satu. Senyum. Terus senyap. Dia berkata apa? Ustazah masuk dah. Ataupun dia berkata apa? Duduk baik-baik sikit dalam grup ni. Ustaz duduk ada. Dia panggil kita ustaz. Perli lah tu. Duduk dia dalam grup ni. Jangan duduk merepek lebih-lebih sangat. Dia ustaz dalam ni. Dia kata. Tanda sedar ataupun tidak, kita berperanan menghalang grup tu daripada bercakap benda-benda maksiat. Bukan buat apa pun, duduk diam ya. Berperanan. Tapi kalau tuan-tuan duduk merapu sekali, tuan keluar. Dia ada baik, bukan baik. Masuk dalam grup tu, dia merapu lah, dia pun merapu sekali, dia keluar. Tuan-tuan lagi bagus. Itu bukan, itu berperanan sungguh lah. Berperanan menambah kemaksiatan. Rosak. Allahu Rabbi. Nombor 2, mujahadah. Yang ketiga. Yang pertama tadi dia panggil apa? Muraqabah. Yang kedua, mujahadah. Yang ketiga, muhasabah. Nak jadi orang lebih baik, salih ala Syekh Muhammad, tuan-tuan kena ada satu benda nama muhasabah. Allahumma salli Muhammad. Allah sebut dalam surah salih ala Syekh Muhammad Al-Hasyr. Surah Hasyr, salih ala Syekh Muhammad, ayat yang ke salih ala Syekh Muhammad 18. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini dalil pertama tentang muhasabah. Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap orang daripada kamu perhatikan apa yang telah dia perbuat,
apa yang telah dia buat untuk hari esok, yakni akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah perintah apa ni dalam ayat ni? Cah perhati tengok apa yang kita dah prepare untuk akhirat. Muhasabah lah tu. Cek tengok. Sebelum ni, main sunat rajin buat dah? Tak. Tu nak prepare apa? Main sunat tu nak tampung semayang fardu kita. Main fardu kita kena elok. Awalau yuhasabu 'abdan fi yaumil qiyamah as-salatuh. Atau kama qala sallallahu. Benda paling awal sekali Allah nak cek di akhirat dia ialah semayang ni. Idza salat sa'a amalu kulluh, wa idza fasada amalu kulluh. Kalau elok solat dia maka eloklah yang lain-lain. Kalau buruk semayang dia, Allah tak tengok dah yang lain-lain. Malaikat dia ni semayang ke? Semayang ya Allah, tapi macam kem buruk. Yang nu tak erti, yang ni salah, khusyuk tak ada, tunggang langgang ya Allah, teruk semayang, tapi teruk. Macam mana? Malaikat dia ada tak semayang sunat? Ada ya Allah. Ambil main sunat tu, tampung pi. Elok yang tu baru Allah nak tengok yang lain. Kalau tak ada main sunat, nak tampung apa? Muhasabah tengok. Muhasabah ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa persiapan kita nak pi ke hari yang nama di hari akhirat? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyebutkan dalam kitab Imam Ghazali petik dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hendaklah kamu bermuhasabah, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Timbanglah perbuatan kamu sebelum kelak kamu akan ditimbang. So cek siap-siap kita ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang ketiga, seorang sahabat Nabi SAW berjumpa dengan Nabi SAW dan minta sesuatu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu Nabi SAW kata, kamu nak minta daripada aku? Dia kata, ya. Jawab dia dengan penuh bahagia. Nabi pesan dekat dia, bila kamu nak melakukan sesuatu, fikirkanlah kesan-kesannya. Kalau dia baik, maka lakukanlah. Jika dia buruk, maka tahanlah. Ini pun nak fikir, muhasabah. Imam Ghazali sebut, orang yang bijak itu, dia memperuntukkan 1/4 daripada harinya untuk bermuhasabah. 1/4. Daripada 24 jam. 6, 12, 18, 24. 6 jam satu hari nak kena peruntuk untuk muhasabah. Apa aku buat kemarin ni? Apa dosa aku buat kemarin ni? Apa kekurangan daripada amalan aku? Muhasabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-201 Allah sebut, salli ala sayyidina Muhammad, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pemikiran yang jahat, yakni untuk buat dosa daripada syaitan, maka dia akan segera ingat pada Allah. Maka ketika itu mereka juga akan melihat kesalahan-kesalahannya. Muhasabah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, selamat cukup 3 syarat ni. Mudah-mudahan kita akan berubah menjadi lebih baik. Ingat tu elok. Nombor 1 apa? Muraqabah. Sentiasa berasa Allah tengok dia. Nombor 2, mujahadah. Sentiasa lawan dengan bisikan-bisikan, kemalasan, syaitan, nafsu, semua sebagainya. Lawan mujahadah untuk dia melakukan kebaikan. Nombor 3, dia kena muhasabah. Fikir balik apa kesalahan, kelemahan-kelemahan diri dia. InsyaAllah dia akan berubah untuk jadi lebih baik insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan sedikit daripada perkongsian kita itu jadi manfaat kepada kita. Saya ucap terima kasih atas perhatian, terima kasih atas jemputan. InsyaAllah
Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di masa ketika. Qul qali hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.